Wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, marilah sama-sama kita buka kelas kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab yang kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pahalanya kepada roh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para tabi'in, para awliya, para syuhada, para ulama, seluruh masyayikh dan guru-guru kita, muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah pergi meninggalkan kita, dan juga pengarang kitab yang kita baca ini, Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'an ورزقنا شهر رمضان والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini limpah rahmat kurnia izinnya Allah Subhanahu wa taala masih lagi mempertemukan kita dalam kelas kita yang kita namakan Pondok Hujung Minggu ini. Mudah-mudahan dengan asbab beradanya kita dalam perhimpunan hujung minggu ataupun pondok hujung minggu ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu ilmu, pintu pengetahuan, dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'rifah kepada kita, ditingkatkan iman kita, diberikan kepada kita rasa bertuhan yang sangat tinggi. Mudah-mudahan dengan asbabnya kita menjadi orang-orang yang diredai, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehidupan seorang hamba melainkan dia nak bahawa tuannya ataupun Tuhan yang mencipta dan menjadikannya redha kepadanya dan kasih kepadanya. Itulah harapan kita sebagai hamba Allah, dan itulah harapan kita mengapa kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadikan diri kita ini insan yang soleh, insan yang patuh, insan yang taat. Kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala memelihara kita sebagaimana semasa hidup di dunia kita cuba untuk memelihara apa yang Allah Subhanahu wa taala fardukan pada kita, memperbanyakkan apa yang Allah Ta'ala sunatkan kepada kita, dan apa Allah Ta'ala suka, iaitu berada dalam majlis ilmu seumpama ini. Mudah-mudahan dengan asbab tersebut kita membuat apa yang Allah Ta'ala suka, kita ini dimasukkan ke dalam orang-orang yang menjadi kesukaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersempena dengan bulan Ramadan, apatah lagi kita berada di 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengingatkan diri saya kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok dalam kelas kita lah sendiri, ya, tak payah kita jauh lah. Sebenarnya ramai sahabat-sahabat kita telah pergi meninggalkan kita dalam kelas ni sendiri, cukup lah, ya. Dan sebenarnya kalau orang tu dia nak tahu usia dia, sebenarnya itulah dia. Artinya sebagaimana usia sahabat-sahabat kita, itulah sebenarnya usia kita, cuma masa kita belum sampai lagi. Artinya anytime kita boleh dijemput pulang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga sahabat-sahabat kita.
yang telah dijemput pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan faktor muda, orang muda di depan tak ada darah dia. Bukan faktor muda, bukan faktor kesihatan kita. Darah tinggi saya ni tak ada ustaz. Okey. Blood pressure saya okey. Kencing manis okey, gout pun tak ada. Tapi kematian bukan itu syarat dia tuan-tuan ya. Kematian bukan itu. Jadi bila Allah Ta'ala tunjukkan isyarat dia orang keliling kelalang kita, terutama sekali sahabat-sahabat kita, maka sebenarnya itulah usia kita. Apatah lagi baginda Nabi SAW dah beritahu kita, a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Usia umat aku ni di antara 60 ke 70. Itu majority. Ya, ada yang 90 lebih 100 tu, itu bonus Allah nak bagi, adalah ya. Tapi kebanyakannya itulah, sebab itulah sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, 60 ke 70 ni masa untuk kita bersiap siaga orang khabar. Kalau orang berlari itu lap yang terakhir, geding loceng dah bunyi. Jadi saya seru pada diri saya, kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita rebutlah peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ni. Kerana Ramadan ini tuan-tuan, kalau kita terlepas peluangnya, sangat rugi. Kitalah orang yang paling rugi. Walaupun kita rasa tak daya, buatlah juga. Walaupun kita rasa kadang-kadang benda tu di luar kemampuan kita, paksa diri kita tuan-tuan. Inilah bulan untuk kita paksa. Dalam bulan yang kita nak paksa ni, 10 malam terakhir ni, tak apalah, orang khabar naiklah sikit darah tinggi, naiklah sikit kencing manis kerana berjaga malam, jagalah ya. Kurang tidur, sebab biasanya kalau kurang tidur memanglah dia blood pressure tu akan naik sikit aja ya. Orang yang ada darah tinggi, macam saya ada darah tinggi, memanglah kalau kurang tidur tu dia pagi tu bangun dia berdenyut kepala. Artinya tanda-tanda tu tak ada masalah tuan-tuan. Sebab bukan darah tinggi yang menyebabkan kita mati, bukan kencing manis yang menyebabkan kita mati tuan-tuan. Orang mati ni iza jaa ajaluha, sebagaimana Allah Taala beritahu, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila sampai masanya, Allah Taala tidak akan melewatkan walaupun sesaat, dan juga tidak akan mempercepatkannya walaupun sesaat. Jadi syukur pada Allah kita dipilih. Macam tuan-tuan lah ya, saya tengok istiqamah, masya-Allah, sepanjang masa, melainkan sakit je ataupun ada urusan je, maka tak ada lah tuan-tuan dalam kelas ni. Kalau tidak, inilah mukanya pun ya. Sebenarnya Allah Ta'ala kasih dan cinta sayang pada tuan-tuan. Sebab tu digerakkannya hati tuan-tuan dan perempuan berada dalam majlis-majlis ilmu yang seumpama ini ya. Itu kurnia Allah, kurnia Allah kepada kita. Kita kena sedar kita ni tak ada benda-benda, sebab asal kita daripada tiada. Lalu Allah Ta'ala mengadakan kita. Setelah dia mengadakan kita ni, dia mentakdirkan segala apa yang ada pada kita. Itu nama qada dan qadar. Di mana qada dan qadar Allah terletak pada kun fayakun. Bila dia nak, iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila mana Allah Ta'ala dia nak sesuatu tu, dia kata kun fayakun. Ulama mentafsirkan dalam kun dan fayakun tu apa adanya. Adanya iradah Allah, adanya kudrah Allah ya. Itulah sebenarnya benda yang Allah Ta'ala kehendaki dalam kun fayakun. Maka ada kita. Bila ada kita dikurniakan pelbagai, ada yang dijadikan kafir, ada yang dijadikan mukmin, ada yang dijadikan bermaksiat kepada Allah. Jangan hina orang yang bermaksiat. Kita cuma boleh tak reda, benci dengan perbuatan dia, tapi jangan kita menghina dia ya. Sebab di sebalik sesuatu perkara tu tetap juga tak lari daripada ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya dia akan balik situ. Lepas tu tuan-tuan, macam kita, bila kita dikurniakan oleh Allah dapat beribadah, ini saya selalu sebut pada tuan-tuan, bukan kerana hebat kita, warak kita, tak, bukan kerana awak ustaz banyak ilmu, tak. Itulah kurniaan Allah pada kita. Allah kurnia kepada kita tanda kasih, sayang, cintanya dia pada hambanya yang dia pilih untuk menjadi kekasihnya. Mudah-mudahan perkara-perkara tersebut kekal melekat pada kita sehinggalah kita dipilih ataupun dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu masa kelak. Baik,
Jadi pada hari ini kita akan berkuliah dalam 2 jam sebagaimana Tuan Haji Asri beritahu tadi. Kita akan pilih kitab kita, iaitu kitab Tauhid, ya. Kitab Tauhid ni dia adalah salah satu kitab yang susah untuk dibicarakan, ya. So bila dibicarakan, dia akan menjadi penawar kepada orang untuk tidur dalam kelas. Tapi sebenarnya tuan-tuan yakinlah, ya, orang yang tidur dalam pengajian itu sebenarnya dia orang yang mendapat rahmat Allah, dia orang yang dikasihi oleh Allah. Haffaz, ya, artinya diturunkan kepadanya as-sakinah. Tuan-tuan ingat senang nak tidur ni? Ramai orang nak tidur ni pakai obat tidur, macam-macam dia buatnya untuk tidur, baca buku dulu nak tidur, tak tidur juga. Ya. Saya ingat yang jenis makan ubat tu lah, ya. Tapi masuk dalam kelas kita boleh tertidur. Oh, marvelous, ya. Marvelous. Jadi tapi dengan kelas tauhid lah, ya, kelas tauhid. Sebab dia dengar pening lepas tu tidur. Tapi tak apa tuan-tuan, tidur dalam kelas agama ni saya faham kadang-kadang macam kita dah berusia ni, bukan tuan-tuan je, saya pun gitu juga. Ikuti kelas-kelas banyak tidur pada jaganya, ya. Jadi tak apa, itu biasa. Bahkan tidurnya orang seseorang itu dalam kelas pengajian bukan sengaja lah, tak sengaja. Kalau sengaja tujuan datang kelas nak tidur tak boleh lah, ya. Tapi dia tertidur dalam masa dia mengaji, ya. Dia di haffaz alaihimus sakinah yang disebut tu, artinya dilimpahi dengan ketenangan, rahmat Allah turun padanya, ya. Baik, besar majlis ilmu ni tuan-tuan, ya, apatah lagi majlis ilmu yang kita adakan pada bulan Ramadan. Baik, kita kembali kepada muka surat 30, sifat ke-9, sifat ilmu. Wa yajibu bi qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Apa kata musannif? Syekh Ibrahim Al-Bajuri ni dikata dalam kitabnya ini, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-ilmu wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bi zatihi ta'ala ya'lamu biha al-ashya' wa ضدها الجهل والدليل على ذلك أنه لو كان جاهلا لم يكن مريدا وهو محال. Maksudnya wajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah subhanahu wa ta'ala, wajib pada haknya Allah ta'ala, ya, ataupun wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu bersifat ia dengan sifat al-ilmu. Apa maksud al-ilmu? Mengetahui, ya. Wahia sifatun qadimatun qa'imatun bizatih, ianya adalah suatu sifat yang qadim, berdiri pada sisi ataupun zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana qadimnya zat Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah qadimnya sifat mengetahui ataupun sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ini, ya. Sebab sifat dan zat tidak berpisah tanggal. Macam kita lah, sifat kita dengan zat kita mana boleh berpisah, ya. Begitulah juga dengan Allah Ta'ala. Sebab itu sifat ilmu ini qadim, ya, qadim, duduk ataupun berserta dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Apa tugas sifat ilmu? Ya'lamu biha al-ashya'. Dengan sifat ilmu ini Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu, ya. Dengan sifat ilmu inilah Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala nak menciptakan sesuatu benda, dia sudah tahu. Kalau kita dulu
sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala kita bicarakan sifat kudrat dan sifat iradat pada pelajaran kita yang lalu. Sebelum Allah Ta'ala berbuat, sebelum dia berbuat, sudah tentulah dia berkehendak. Tak ada orang terus buat je, tak ada kehendak dulu. Sudah tentulah dia berkehendak. Sebelum Allah Ta'ala melakukan sesuatu, sebelum Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, sebelum Allah Ta'ala mengadakan sesuatu daripada tiada kepada ada, ataupun sebelum Allah berbuat sesuatu, iaitu sifat kudratnya Allah yang kita belajar dulu, mestilah Allah Ta'ala itu berkehendak dahulu. Sifat kehendak. Ya. Jadi bila mana Allah Ta'ala kehendak, maka dia akan melaksanakan apa yang dia kehendaki. Ya. Allah Ta'ala dia berbuat mengikut kehendaknya. Dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala itu mutabaqah. Dia panggil mutabaqah ni apa ni? Bersamaan, bertepatan. Ya, tepat dengan ilmunya. Sudah ada dalam ilmu Allah. Allah Ta'ala sudah tahu dah dia nak macam mana. Ya. Macam kita lah tuan-tuan, seorang arkitek, dia nak membangunkan satu bangunan, dia sudah nampak bangunan yang macam mana. Dah ada dah dalam ilmu dia macam mana. Lepas tu dia pun start mereka mengikut kehendak dia tadi. Ya. Itu sebelum dia berkehendak, mestilah mutabaqah dengan ilmunya. Dia dah tahu dia nak macam mana, apa yang dia kehendaki, banyak mana yang dia nak buat, contohlah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sifat ilmunya itu, sebab itulah didahulukan dengan belajar sifat kudrat, lepas tu iradat, lepas tu ilmu. Ulama susun sama je. Ulama susun sifat kudrat dulu, belajar sifat kudrat, lepas tu sifat iradat, lepas tu sifat ilmu. Jadi semua sifat ini qadim belaka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah ada sifat ilmu mesti dahulu daripada sifat kudrat dan iradat? Tidak semestinya. Dia bersekali. Mengapa dia begitu? Untuk memudahkan kita faham sahaja, lalu diletakkan secara macam tu. Ya? Seperti contoh orang tanya, adakah sifat wujud dulu mendahului sifat baqa? Ataupun tidak. Hanya diletakkan oleh ulama, untuk disusun oleh ulama untuk memudahkan kita faham. Dia tidak ada susunan siapa dulu, siapa kemudian, tak ada. Ya? Sama sahaja sifatnya itu. Fi haqqihi ta'ala. Dia sebab yang qadim, maksud qadim ni sedia ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sifat Allah tu sedia belaka. Ya, sedia ada pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma untuk menjelaskan, untuk memberi kita mudah faham, jadi ulama susun begitu. Ya, jadi bolehlah kita faham. Ya. Dan itu pun kadang-kadang tak faham juga. Ya. Walaupun dah disusun dengan begitu, tak faham juga. Ya. Mudah-mudahan Allah memberi faham kepada kita. Baik. Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan, bila orang dah belajar, dia lepas fardu ain dia. Benda yang paling penting tu lah tuan-tuan. Belajar dah, tapi tak faham. Lepas tuntutan fardu ain. Benda ni yang ramai orang tak sedar. Ya, bagi tuan-tuan, alhamdulillah lah Allah Ta'ala pilih. Ya, start 2015 sampai sekarang, nanti banyak benda yang dah belajar. Tapi bagi orang yang langsung tak belajar, tuan-tuan, sian kita tengok. Itu sahabat-sahabat kita, sesedara kita, jiran kita. Bukan kerana, ya mungkin kerana dia tak ada peluang, ataupun mungkin kerana dia tak nak. Tapi sebenarnya dia tidak terpilih lah. Ya, dia tidak terpilih untuk hadir, untuk mengetahui. Itu bila macam tu tuan-tuan, tak lepas tuntutan ataupun taklif syarak atasnya untuk melepaskan kadar fardu ain. Kadar fardu ain ni perlu dilepaskan. Kalau tidak, kita akan sentiasa duduk dalam keadaan dosa. Ya. Pada kecil sampai ketua, malas weh belajar. Sifat 20 pun tak nak belajar. Ya. Benda yang wajib, benda 3 ilmu yang wajib tuan-tuan, saya ulang balik semula. Ilmu tauhid, ilmu paling utama tauhid. Ya. Yang kedua ilmu fiqh, 3 ilmu tasawuf. Ini wajib kita belajar. Kalau tak wajib, sebab ada tuntutan fardu ain. Tauhid,
Dia adalah rukun iman. Fiqh rukun Islam. Tasawuf rukun ihsan. 3 rukun yang membentuk agama kita ni. Wajib kita belajar dari segi ilmunya. Kalau tidak, kita akan menerima Mak Saleh cakap consequences. Akibat dia, ibadah kita tak sah, ibadah kita ditolak, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akibat dia, ya. Mungkin oleh kerana kita Islam, mungkin kerana kita mengucap 2 kalimah syahadah. Contohlah macam saudara baru kita mengucap 2 kalimah syahadah tu, dia tak belajar. Dia ada iman, dia selamat sebab dia ada kalimah la ilaha illallah. Siapa saja pernah menuturkan kalimah la ilaha illallah dan dia tidak pernah murtad, kalimah ini akan menyelamatkan dia. Dia akan masuk syurga, ya? Sebab dia sudah ada iman, dia percaya pada Allah. Tetapi dia punya akibat dia. Akibat dia kalau tak belajar, itulah ibadah tidak sah. Banyaklah bendanya tuan-tuan yang akan menyebabkan kita tertangguh. Kita akan menanggung akibat daripada kerana kita tidak belajar ilmu fardhu ain tu, ya. Paling kita takut sekali iman tak sah lah. Itulah paling takut sekali, ya. Tahu Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan, sebut je, ya. Jadi sekurang-kurangnya bila kita belajar ilmu sifat 20 ni, kita mengenal Allah secara ilmu, lepas fardhu ain kita. Mudah-mudahan dengan asbab itulah orang kata, awak kenal Allah, kenal yang bagaimana? Kenal secara ilmu. Kenal ni ada 2, itu hari saya cerita pada tuan-tuan, ya. Secara ilmi, secara zauki. Kenal cara ilmu pun dah cukup dah tuan-tuan. Kalau kenal secara zauki ni, bila mana dia ada ilmu, dia beramal dengan ilmunya, dia menjadi mukmin yang istiqamah, lama kelamaan Allah Ta'ala akan angkat dia kepada satu darjat mengenal Allah secara zauq, ya, secara zauqi. Itu yang dipanggil ma'rifatullah. Ini ma'rifah secara ilmu, satu lagi ma'rifah secara zauqi. Zauqi ni artinya dia mengenal Allah secara dibukakan oleh Allah, futuh dia panggil. Allah Ta'ala bukakan. Ini tak boleh nak diusahakan. Usaha dia ada yang ditunjuk oleh ulama', iaitu ulama' tasawuf khabar. Kalau nak pergi kepada mengenal Allah secara zauqi ini, seseorang itu kena sentiasa tak boleh pisahkan zikir dan tafakkur. Itu 2 cara, zikir dengan tafakkur. Lalu bila mana dia sampai dikurniakan tazakkur. Tazakkur itulah disampaikan orang yang sentiasa berzikir dan bertafakkur. Dia mengamalkan zikir dan tafakkur ni, lalu sampai satu masa Allah Ta'ala nak bukakan futuh, nak kenalkan dia, nak kurniakan orang ni mengenal Allah secara zauqi, dibukakan oleh Allah pintu makrifah ini. Itu dinamakan kenal Allah secara makrifah ataupun secara zauqi, ya. Tapi wajib settle yang secara ilmu ni dulu, ya. Secara ilmu ni wajib, ya. Baik, kita tengok lagi. Wadalilu ala wadidduha al-jahlu, dan lawan kepada sifat mengetahui ataupun sifat ilmunya Allah Ta'ala itu jahil. Maksudnya wajib Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ilmu, tak boleh tidak. Allah Ta'ala itu wajib baginya bersifat dengan sifat ilmu dan mustahil. Bila kita belajar ilmu tauhid ni, satu wajib, satu mustahil. Ini tuan-tuan kena ingat. Wajib dia mengetahui, mustahil terus lawan dia. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat jahil. Mustahil Allah Ta'ala itu tidak tahu. Mustahil apa yang terjadi atas muka bumi ini Allah Ta'ala tidak tahu, tidak diliputi oleh ilmunya. Dalam Al-Quran banyak sangat tuan-tuan Allah Ta'ala sebut wallahu bikulli syai'in alim, wallahu bikulli syai'in muhit. Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala segala sesuatu. Allah Ta'ala maha meliputi pengetahuannya pada setiap sesuatu. Banyak sangat dalil dia, ya, yang nak Allah Ta'ala beritahu kepada kita bahawa dialah yang maha mengetahui. Jadi kita tahu bersifat wajib Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat mengetahui dan mustahil. Mustahil Allah Ta'ala tak tahu.
Jadi kalau ada perkara-perkara yang menyebabkan ini di luar pengetahuan, tak ada, ya. Mustahil Allah Ta'ala itu tidak tahu. Semuanya diketahui, semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala menciptakan, nampak kudrat ya. Bila menciptakan, mustahil Allah Ta'ala menciptakan perkara yang dia tak nak. Sifat kudrat dan iradat, tasalsul tadi. Mustahil Allah Ta'ala ni dia buat satu benda yang dia tak nak. Mustahil. Dan mustahil benda yang Allah Ta'ala tak nak itu dia tak tahu. Bukan dalam ilmunya. Dia ada kaitan. Mustahil Allah Ta'ala berbuat benda yang dia tidak tahu. Mustahil Allah Ta'ala berbuat. Mustahil, ya. Jadi artinya wajib Allah Ta'ala itu dia mengetahui akan setiap sesuatu yang dia nak buat. Benda yang berlaku tu benda ciptaan Allah lah. Dan mestilah berdasarkan kehendaknya. Dan mestilah berdasarkan kepada ilmunya. Itu kaitan di antara sifat kudrat, sifat iradat, sifat ilmu. Boleh lah tuan-tuan ya. Itu sekurang-kurangnya tahu macam tu okey lah. Ya. Sedangkan dia dah tahu. Ya. Siapa yang akan masuk syurga, siapa akan masuk neraka? Saya tolong tanya untuk saya jawab sendiri. Okey. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dia adalah pencipta sekalian alam. Dia macam ni lah. Itu hari kalau ingat masa zaman dulu lah saya pernah buat ibarat orang tukang buat batu bata. Orang buat batu bata ni tu kita ni tukang buat batu bata. Ikut kita lah batu bata tu. Ada batu bata yang ditempatkan dekat bilik, dekat dapur, ada yang jadi dekat tandas. Dekat tandas komplain, ngapa kau letak aku dekat tandas? Tukang yang buat batu bata tu dia khabar, ikut akulah, aku nak letak mana kau tu kan aku yang buat. Aku nak letak mana-mana pun ikut akulah. Itunya Allah Ta'ala pun beritahu mutlak dia sebagai seorang, sebagai Tuhan. Dia khabar dalam Al-Quran fa'alul lima yurid. Dia buat apa yang dia kehendaki. Allah Ta'ala dia khabar, itulah menunjukkan bahawa absolute power. Dia memiliki kuasa, tak ada keterpaksaan, tak ada orang boleh paksa dia. Dan dia buat itu penuh dengan ilmunya, penuh dengan kehendaknya, kudratnya. Itu satu. Kita tengok pada perspektif yang berbeza. Yang kedua, Allah Ta'ala beritahu, aku ciptakan manusia, makhluk-makhluk ni linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala khabar, aku nak tengok di kalangan kamu ni siapakah, ya, linabluwakum, kami cuba kepada mereka, ayyukum, siapakah di kalangan kamu ahsanu amala, yang terbaik amalannya, ya, yang terbaik amalannya. Memang dia sudah tahu start daripada awal lagi, dan memang itu daripada kehendak dan ilmunya. Ilmunya sudah menggariskan begitu, kehendaknya menggariskan macam tu. Tapi untuk menunjukkan keadilannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab itu diutuskan rasul-rasul. Ya, diutuskan oleh Allah rasul-rasul ni. Sebab tu orang yang tak sampai kepadanya seruan rasul, maka ini orang yang terselamat. Kita belajar mula-mula tauhid dah. Tak sampai seruan Islam, ini dipanggil sebagai ahlul fitrah. Ahlul fitrah ni tak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka ini akan masuk syurga. Kenapa? Kerana tak sampai seruan Allah. Artinya Allah Ta'ala berlaku adil. Semua orang atas muka bumi ni yang sampai kepadanya seruan Islam, yang tahu tentang dialah Allah yang wajib disembah, yang wajib diimani, tapi tak berbuat demikian, maka inilah yang akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan pergilah satu dunia ni, mana tempat yang tak tahu tentang Islam? Semua tahu, semua orang tahu. Tapi mengapa tak nak ramai juga orang yang tak beriman? Kerana itulah, ya, ada perlawanan antara hak dan batil. Batil itu diwakili oleh iblis, ya, batil juga diwakili oleh nafsu kita. Hak diwakili oleh iman. Hak juga diwakili oleh
malaikat dan rasul-rasul, ya, menyeru pada jalan hamba. Peperangan antara hak dan batil ini, selama mana kita masih hidup atas muka bumi ni, sebab tu atas muka bumi ni ialah tuan-tuan medan ujian, ya. Sebab tu dalam syurga tuan-tuan tak beribadah dah. Tuan-tuan nak apa ni, nak buat ibadah, tak ada dah. Dalam syurga tak ada dah benda ni, tak diizinkan dah, ya. Bukan tempat untuk tu. Kalau tuan-tuan buat ibadah pun tak dapat pahala dah. Yang dapat pahala, dapat ganjaran masa ni lah, ya. Masuk dalam kubur so nak buat, tak ada dah. Kesempatan dia masa kita hidup ni saja. Sebab itu buat sungguh-sungguh, tuntut ilmu sungguh-sungguh, kenali Allah sungguh-sungguh. Mudah-mudahan dengan sebab bersungguh-sungguhnya Allah Ta'ala nak tengok sungguh-sungguh kita tu je, ya. Kita sungguh-sungguh. Kadang-kadang macam tuan-tuan lah, sungguh-sungguh tak berapa faham juga lah ustaz. Kita sungguh-sungguh semayang tu aja, tak berapa khusyuk juga. Tapi Allah Ta'ala nilai kat mana? Sungguh-sungguh kita tu. Itu yang dia Allah Ta'ala nilai. Buat sungguh-sungguh. Bengkok-bengkok kaki, berdiri juga. Rasulullah dah tahu, ya, sallallahu alaihi wasallam, dia dah tahu. Sayyidina Aisyah satu hadis, ya, beritahu, ya Rasulullah, kamu kan telah dijamin syurga, kenapa nak semayang sampai bengkok-bengkok kaki? Rasulullah dah tahu. Afala akuna abdan syakura, Rasulullah kata, tak boleh kan Aisyah, aku ni menjadi hamba ni yang bersyukur, ya. Satu, bila ada sifat syukur ni lah, seseorang itu akan bersungguh-sungguh untuk mengenali Allah, bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Ya, makhluk ni kita lah, hamba ni dia dua ni ya pekerjaan dia. Satu, kenal Allah. Dua, beribadah kepada Allah. Tu je dua kerja kita, ya. Sampai di sana besok semua terbuka dah. Terbuka ni macam mana? Bila kita dekat ghar-gharah tu pun dah terbuka dah. Kita dah nampak dah, ya. Apa yang telah dihijab daripada pandangan mata kita semua terbuka. Itu yang kita takut tu. Masa ni lah tuan-tuan, kenalilah sebelum benda tu semua terbuka kepada kita, ya. Bila dalam alam kubur semua nampak belaka lah dah. Itu tak ada arah lah, ya. Malaikat tu nampak, malaikat ni nampak, apa semua segala-galanya lah nampak, ya. Tak ada tersembunyi lagi dah pada kita. Sekarang ni je. Sebab apa? Dia nak uji keimanan kita. Lalu Allah Ta'ala menciptakan kita ni, dia nak uji keimanan kita. Sedangkan dia dah tahu bahawa orang tu pun. Sebab itulah kalau kita tengok bagaimana perjalanan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nabi Allah Khidir alaihissalam ni, Allah Ta'ala berikan kepadanya satu ilmu yang tak diberikan kepada orang lain. Dia boleh buat keputusan sebelum benda tu terjadi. Sebab itu Nabi Musa alaihissalam tidak sanggup untuk menjadi murid dia. Nabi Musa alaihissalam satu masa tu dia terasa bahawa dia kata, ada lagi ke tak orang atas muka bumi ni yang lebih alim pada aku. Nabi Musa pun pernah terfikir gitu, ada tak orang yang lebih mengetahui daripada aku? Dia kalimullah Musa kalimullah, orang yang boleh berkata-kata dengan Allah. Ilmunya Masya Allah begitu banyak Allah Ta'ala berikan kepadanya, sehingga satu masa dia terdetik, ada tak lagi orang yang memiliki pengetahuan yang melebihi aku? Dah ada sikit nak terbit rasa rasa macam sombong lah kita sebut, ya. Lalu Allah Ta'ala khabar ada Musa dia khabar nak nunduk ke ego Nabi Musa ni, kau pergilah berjumpa dengan hamba-ku yang contohnya yang kita semua tahu dalam Quran tu, Khidir. Nabi Musa pun berjalan lah nak jumpa Khidir. Dan cerita perjalanan tu dia berjalan dengan seorang pembantu dia, ya. Kat setengah kitab dia sebut pembantu dia adalah Nabi Yusha, ya, yang menjadi pembantu dia, yang bawa ikan tu. So ketika bawa ikan ni, tandanya bila ikan ni hilang pada kita, di situlah tempat pertemuan dengan Nabi Allah Khidir. Pasal apa ikan dijadikan sebagai tanda dia, tuan-tuan? Sebab Nabi Allah Khidir ini dia ditugaskan, dia salah satu daripada tugas dia untuk menjaga lautan. Itu dan disebut dalam kitab, ya. Sebab tu dia punya tanda dia ikan. So bila ikan tu terlepas, Nabi Musa pun tahu, mana ikan kita tadi? Dah tak ada dah. Balik tempat yang kita ikan tadi hilang. Bila balik tempat ikan hilang, di situlah dia bertemu dengan Nabi Allah Khidir. Lepas tu dia minta, ini dia cuma dia cerita dalam Quran, ya. Dia sebut dia nak ikut Nabi Allah Khidir, nak berguru dengan Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir kata, boleh, tapi dengan syarat engkau jangan protes aku.
dengan syarat kamu jangan protes aku. Itulah semua yang cerita tuan-tuan dah tahu tu. Kali pertama dia naik kapal, ya. So dia naik kapal, tiba-tiba Nabi Allah Khidir rosakkan kapal tu. Bila sampai kapal tu ke tepi, dia artinya dia rosakkan kapal tu. Nabi Musa kata, kenapa buat gitu? Kan ini kapal orang ni, harta orang ni, buat apa kau rosakkan benda ni? Nabi Khidir kata apa? Wahai Musa, kau kan dah janji tak boleh protes. Kalau kau protes, engkau tak layak untuk ikut dengan aku. Baik. Minta maaf tuan-guru. Minta maaf. Dia kata, kali ni insya-Allah saya akan tak protes lagi. Dia kata, cuba. Lepas tu naik kali kedua. Naik kali kedua, begitulah juga. Sehingga yang Nabi Musa alaihissalam dan kedua ketiga tu yang Nabi Musa tak tahan tu, bila Nabi Allah Khidir alaihissalam bunuh seorang budak. Kan dalam cerita dia bunuh seorang budak tu. Jadi sampai tu dia pun tak ada arah dia. Lepas tu Nabi Musa pun, kini kita ringkaskan cerita lah, ya. Nabi Musa pun kata Nabi Khidir kata haza firaqun baini wa bainak. Dalam Al-Quran itu sebut, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan mengkhabarkan kepada engkau perkara-perkara yang telah diberitahukan oleh Allah kepada aku. Kan itu ilmu yang mendahului peristiwa tu kan berlaku. Tahu di khabar yang kapal yang aku rosakkan itu kerana dalam negeri itu terdapat raja yang zalim yang akan merampas harta ataupun kapal-kapal rakyatnya yang elok-elok. Lalu aku rosakkan supaya kapal ini selamat, terjaga. Manakala kita sampai satu tempat tu, kita dihina oleh orang tu, kemudian aku bangunkan bangunan tu tadi, kerana di situ dia khabar ada satu orang anak yatim yang kedua-dua ibu dan ayahnya adalah orang yang soleh. Allah Ta'ala nak supaya harta yang ada tersimpan di sini dipelihara dengan baik dan akhirnya boleh digunakan oleh anak yatim tersebut. Manakala anak yang aku bunuh itu dia khabar dia memiliki ayah ibu yang soleh. Budak ini kalau dia besar, dia akan jadi seorang yang jahat yang akan berdurhaka kepada ibunya. Bukan itu saja, bahkan boleh merosakkan masyarakat. Keimanan dia boleh bawa macam-macam lah artinya. Sebab itulah, siapa yang beritahu? Siapa? Allah. Artinya ilmu yang dia boleh melihat kepada, maksud kita takdir lah. Kan takdir kita ni sudah semua siap ditulis di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz. Kita tahu, kita belajar ada dua takdir, satu mubram, satu muallaq. Satu mubram, satu muallaq. Yang tidak boleh diubah itu ialah takdir muallaq. Takdir mubram, sorry. Takdir muallaq ni, itu yang boleh berubah dengan doa, boleh berubah dengan banyak bersedekah, ya. Tapi takdir yang mubram, itu tidak berubah. Itu tidak berubah, ya. Contoh yang kita belajar dululah. Baik. Jadi sebab itu, bila ilmu itu diberikan kepada seseorang hamba Allah yang macam ni, kita rasa benda tu pelik sangat. Nabi Musa pun tak boleh nak ikut. Bila tengok benda ni lain daripada yang lain, ya. Macam kita, itu Nabi Musa tuan-tuan, keimanan ke apa ni hebat. Kita lagilah. Kalau jumpa dengan guru macam ni jawapannya, lagilah. Sebab tu di kalangan hamba-hamba Allah ni, Allah Ta'ala simpan yang disemanggil kekasih-kekasih Allah ni, ada beberapa jenis, ya. Sebab tu kadang-kadang kita jangan cepat nak menyalahkan orang. Wali-wali Allah ni satu dalam bentuk ulama, sufi, ya. Ni memang betul lah. Kalau guru, tuan-tuan guru yang besar-besar, yang hebat-hebat tu, memang lah. Sebab orang nampak dia tuan guru, nampak dia dengan alim, warak, memang ini confirm lah Tok Wali besar, ya. Pasal apa? Sebab orang nampak kealiman dia betul. Satu lagi kekasih Allah yang disebut yang disebut malamatiyah. Malamatiyah ni kekasih Allah, dia orang yang sangat kenal kepada Allah, tapi simple je, tuan-tuan pun tak kenal. Kadang-kadang siap pakai jeans, siap pakai t-shirt, ya. Tapi dialah orang yang sangat takut pada Allah, dia orang sangat kenal kepada Allah. Tapi kadang-kadang dia buat benda pelik-pelik, tuan-tuan. Ni ujian kepada tu. Itu jenis ini kalau kita mengaji jenis kekasih-kekasih Allah, ya. Itu malamatiyah. Satu lagi jenis kekasih Allah yang dipanggil orang yang macam tak berapa betul. Dia hidup dalam dunia dia je, ya.
Tu 2-3 jenis kekasih Allah. Banyak kekasih Allah ni ya. Itu yang saya dengar dalam beberapa syarahan yang dibuat ataupun disebut dalam beberapa kitab lah ya, tentang jenis-jenis kekasih Allah. Tapi yang dia ni dah lah Habib, lepas tu ulama besar pula, lepas tu memang terkenal ciri-ciri keilmuan, keulamaan, kesolehan daripada itu memang mudah untuk kita kenal ya. Tapi yang payah orang-orang yang macam ni, orang-orang yang tersembunyi. Sebab tu kadang-kadang jangan kita berburuk sangka dengan orang ya. Jangan kita berburuk sangka dengan orang. Jadi kita baca lagi lah tuan-tuan ya. Baik, lawan bagi sifat ilmu itu adalah al-jahlu, iaitu jahil. Baik, kita tengok dia pergi syarah di bawah tu. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Masya Allah, masya Allahu kan, wa ma lam yasha wa ma lam syaa lam yakun. Maksudnya hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Apa kata dia? Apa yang dikehendaki oleh Allah untuk berlaku, maka ia akan berlaku, dan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak berlaku, maka ia tidak akan berlaku. Tuan-tuan, kita tengok apa yang berlaku depan kita, COVID. Apa yang berlaku depan mata kita, anak kita kadang-kadang durhaka pada kita. Apa yang berlaku kepada kita, kadang-kadang jiran kita, kadang-kadang kita Allah Ta'ala, kita tiba-tiba terbuat ataupun berbuat maksiat. Itu semua tidak lepas daripada kehendak Allah, takdirnya Allah. Kena ingat, sebab benda yang tidak Allah Ta'ala kehendaki tidak akan berlaku, benda yang Allah Ta'ala kehendaki akan berlaku. Cuma tinggal satu pada kita, orang yang beriman ni, bagaimana kita nak menanggapi sesuatu tersebut. Ini benda yang paling penting. Bagaimana kita nak berhadapan dengan takdir tersebut, bagaimana kita nak menerima. Pertama, kita menerimanya. Kita tahu benda yang berlaku. Kalau benda yang baik, semua orang suka tuan-tuan ya. Benda yang baik semua boleh terima, semua orang suka belaka. Benda yang qada yang buruk, qada yang tak baik ya. Tapi sesungguh ulama kata qada tu tak ada baik, tak ada buruk, semua baik belaka. Sebab apa? Sebab dia kehendak Allah. Bila Allah Ta'ala kehendak, sudah tentu benda tu semua baik. Tinggal lagi bagaimana kita sebagai hamba-Nya menanggapi ataupun menerima qada tersebut. Kena ada dua sifat kita di sini dalam kita menanggapi apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Pertama, kita kena redha. Kita kena redha dulu. Ini ketetapan Allah. Kita nampak, ya Allah, ini ketetapan-Mu, ini kehendak-Mu, aku redha. Itu benda yang pertama sekali. Bila kita nampak sesuatu itu berlaku, baik ke buruk ke, aku redha, terima, ini ketetapan dan ketentuan-Mu. Kita nampak, sebab kita tahu, nampak dia, bila kita baca, sebab kita tahu segala sesuatu benda yang berlaku mesti datang daripada Allah. Pertama, kita redha, terima qada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, baru kita tengok kalau benda itu buruk, kita tak boleh, sebab dianya adalah mengikut syariat. Syariat ketimbangnya di sini. Kita tak boleh setuju benda tu buruk. Contoh, anak kita buat maksiat besar lah, berzina ke apa, minara. Kita tak boleh setuju dengan perbuatan dia. Kita mesti tak suka dengan perbuatan dia tersebut. Kita mesti marah dia, kita mesti nasihat dia. Tak boleh terima. Benda maksiat tak boleh terima. Tapi mula-mula tadi, sebagai takdir Allah, kita kena redha, kita kena terima. Nampak? Pelik sikit tak benda ni? Saya nak cakap benda, boleh faham tak? Pertama, redha itu sebagai ketetapan Allah tu wajib. Memang tak akan berlaku. Dia tidak akan berzina, dia tidak akan buat jahat, melainkan tetap Allah Ta'ala takdirkan dia berbuat jahat. Sebab tidak akan berlaku satu benda atas muka bumi ini kalau bukan dengan kehendak Allah. Tak ada benda tu berlaku begitu sahaja. Tak ada tuan-tuan. Mesti Allah Ta'ala yang mentakdirkannya berlaku. Mula-mula terima itu sebagai redha qada Allah. Yang kedua, baru kita tengok kalau benda tu, itulah saya khabar, kalau benda tu bentuk nikmat, benda yang suka, semua orang boleh terima.
Tapi kadang-kadang lupa kita dapat nikmat tak syukur. Kena syukur. Dapat nikmat ni kita kena bersyukur. Bila tak dapat nikmat, barulah yang tadi kita bila berdeban dengan maksiat tadi macam mana? Kita tak boleh redha, kita tak boleh suka benda tu. Kita mesti tegur, kita mesti ada orang kata correction kepada perbuatan yang dia buat oleh benda yang melanggar syarak. Sebab tu dalam hukum Islam ada hukum orang berzina rejam untuk orang yang dah kahwin. Untuk orang bujang dia lempar dengan batu 80 kali rejam. Dia 80 kali pukul. Yang dah kahwin direjam sampai mati. Kalau curi potong tangan, nampak? Itu kan dia mencuri tu kan memang ketentuan Allah, tapi Allah Ta'ala tidak redha. Seperti juga Allah Ta'ala menciptakan iblis. Kan iblis itu ciptaan Allah. Memang ciptaan Allah. Allah Ta'ala dia cipta tapi dia tidak redha. Satu lagi dia cipta dan dia redha. Pilihlah apa yang Allah Ta'ala redha. Itu dalam bab syariat. Bila tengok semua berlaku, memang tidak boleh lari daripada ketentuan dan ketetapan Allah. Dan neraca syariat itulah yang kita kena pegang untuk menentukan aku nak redha ke aku tidak redha. Boleh faham di situ. Jadi kita tengok di sini, Masya Allah kan, apa yang dikehendaki oleh Allah berlaku dia. Itulah yang akan berlaku. Malam sya'a lam yakun. Apa yang tak dikehendaki oleh Allah maka tidak akan berlaku. Baik, kita tengok di situ bawah tu, kita wajib mengiktikadkan bahawa Allah Azza wa Jalla bersifat dengan sifat iradah sedia kala. Ini kita dah syarah pada pengajian kita yang terdahulu ya. Terundur. Oh sorry. Tak apa. Kita terundur. Kita wahwa bi kulli syai'in alim. Patut betul tu Haji. Saya terbaca yang sifat iradah ya. Kita tengok pada syarah muka surat 31 tu. Okey. Alright. Wahwa bi kulli syai'in alim. Baik, kita tengok sebelum sampai situ saya terundur, minta maaf. Bermula dalil atas yang demikian itu ialah seandainya Allah Azza wa Jalla jahil, nescaya Allah Azza wa Jalla tidak mampu berkehendak dan hal tersebut adalah mustahil. Minta maaf tuan-tuan ya. Kadang-kadang bulan Ramadan bukan salah bulan Ramadan. Memang itulah Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita bahawa kita manusia. Memang kita ni memiliki sifat lemah dan alpa ya. Itulah manusia. Bermula dalil atas demikian itu ialah seandainya Allah Azza wa Jalla jahil, nescaya Allah Azza wa Jalla tidak mampu berkehendak dan hal tersebut adalah mustahil. Sekiranya Allah Ta'ala itu dia bersifat dengan sifat jahil, maka dia tidak mampu untuk berkehendak. Dia nak macam mana? Tak tahu. Nak buat dunia ni macam mana? Nak buat orang ni macam mana? Tak tahu jawapan. Dah nak buat macam mana? Tak tahu. Sebab tak ada ilmu. Jadi mustahil lah dia berkehendak. Dan kalau dia tidak berkehendak, mustahil dia boleh menjadikan apa yang dia kehendaki. Tadi lawan. Sebab tu tak boleh. Mustahil. Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat al-jahlu. Sebab tu Allah Ta'ala tidak boleh ataupun mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat jahil. Okey, inilah baru betul dia ya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tengok dulu. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Maksudnya dan dia Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dia Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Ini dalil. Kalau kita belajar sifat 20 ni, sekurang-kurangnya kita ada dalil nakli satu, dalil akli satu. Cukuplah. Ya. Mana awak tahu yang Allah Ta'ala ni Maha mengetahui? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wa huwa bi kulli syai'in alim. Ataupun kita tak boleh nak membaca ayat Quran, kita kata Allah Ta'ala sebut dialah mengetahui bagi segala sesuatu. Ada Al-Quran tu Allah Ta'ala sebut dia Maha mengetahui segala sesuatu, ataupun pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Jadi kita boleh mengeluarkan dalil daripada Al-Quran. Itu dalil nakli. Dalil akal pula macam kita bicarakanlah tadi. Kalau Allah Ta'ala itu tidak tahu
Macam mana dia nak berkehendak? Kau tak nak contoh macam kita lah, pergi pasar Ramadan, tolong beli ke nasi ayam. Nak nasi ayam jenis apa? Nasi ayam Hainan ke apa ke? Kau tak tahu nasi ayam pun dia tak tahu, dia tahu sebut je dah guana. Contohlah, artinya dia sendiri tak tahu benda yang dia nak. Jadi dah macam mana kita nak dapatkan sesuatu yang kita tak tahu tentang sesuatu itu, Baik. Jadi di sini kita tengok Allah Ta'ala beritahu bahawa dialah maha mengetahui segala sesuatu dalam surah Al-Baqarah ini dengan firman-Nya wa huwa bikulli syai'in alim. Baik, kita tengok di situ syarah dia, kita wajib mengiktikadkan bahawa Allah Azza wa Jalla bersifat dengan sifat ilmu yang sedia kala. Inilah yang disebut dalam Syekh Al-Bajuri sebut tadi, sifatun qadimatun bizatihi ta'ala. Sifat ilmu ini adalah sifat yang sedia kala ada beserta dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah sifat ilmu ni qadim. Dia sifat yang qadim. Baik. Segala sifat Allah qadim. Semua sifat-sifat Allah qadim lah ke? Itu kena ingatlah. Sebab dia sifat dan zat dia tidak berpisah tanggal. Baik. Kita wajib mengiktikadkan bahawa Allah Azza wa Jalla bersifat dengan sifat ilmu yang sedia kala berkekalan. Kekal sifatnya ini. Contohnya macam mana? Ada kala dia tahu, ada kala dia tidak tahu. Tak. Start daripada qadim sampai bila-bila. Tidak pernah berkurang, tidak pernah ada cacat cela pun pada sifat mengetahui Allah ni. Adakah Allah Ta'ala tu macam kita? Tak. Kita makhluk. Sekarang ni okey lah, akal tengah elok. Tuan-tuan tunggu sikit lagi. Tunggu bila start masuk nyanyok tu. Tak payah tunggu nyanyok lah tuan-tuan. Kadang-kadang orang accident tak? Dia accident, hilang dia punya tu. Putus dia beberapa urat ni, hilang dia punya tu. Artinya Allah Ta'ala bukan macam tu. Sifat pengetahuan, sifat mengetahui Allah Ta'ala itu tidak pernah berkurang, kekal. Kekal. Dia tidak pernah berkurangan, dia kekal, sedia kala. Menyalahi ilmu baharu, dia menyalahi ilmu yang baharu. Maksud ilmu yang baharu ni macam kita lah. Ilmu kita ni kan, kita ni dari kita mengetahui macam mana, asal kita tak tahu, lalu kita belajar lalu tahu. Tak, Allah Ta'ala bukan begitu ilmu dia. Dia tak perlu belajar, dia tak perlu berguru, dia tak perlu masuk kelas untuk mengetahui satu. Tak perlu. Sifat ilmu itu sedia ada padanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menyalahi ilmu yang baharu. Ilmu yang baharu ni ilmu pada makhluk. Makhluk ni hebat macam mana dia seorang profesor, dia mesti mula dengan dia tak tahu. Dia mesti mula dengan dia mesti belajar. Dia mesti mula dengan macam-macam lah untuk dia upgrade ilmu dia. Tak, Allah Ta'ala tidak begitu. Itu dia menyalahi ilmu-ilmu yang baharu. Tidak berhajat dan tunggal Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Dan Allah Ta'ala ni dia tidak berhajat kepada orang ataupun kepada sesuatu untuk beritahu dia supaya dia buat itu, dia buat ini, supaya tak ada. Dia tidak ada bergantung kepada selain daripada zatnya. Dia tak berhajat kepada satu. Cukup macam kita pegang tauhid, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang sekufuk dengannya, tak ada. Sebab tu Allah Ta'ala dia tidak lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tak ada. Dia tak perlu pun pada isteri, tak perlu pun pada anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dia esa, dia tunggal. Sifatnya la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Tak disentuh pun oleh mengantuk, tak disentuh pun oleh rasa nak tidur dah. Macam kita hebat macam mana pun makhluk tu, dia tetap perlu pada tidur, berehat, ngantuk. Itu makhluk. Allah Ta'ala tak perlu benda tu. Jadi artinya benda ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kekal. Tidak ada berlaku sebarang kekurangan kepada Subhanallah, Maha suci Allah daripada
segala kekurangan. Ya, segala kekurangan. Jangan jadi kita tak boleh terdetik dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala itu dia tidak mengetahui, ataupun sesuatu benda yang berlaku tu di luar daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, dia mengetahui segala sesuatu secara menyeluruh, meliputi tanpa ada yang tersembunyi. Nampak? Dia mengetahui segala sesuatu itu secara menyeluruh. Kita, contohnya tuan-tuan ya, hebatlah seorang tu dia engineer macam ni, macam handphone ni. Handphone ni sebenarnya tuan-tuan, berapa persen dia yang kita tahu tentang untuk menggunakannya, tentang nak call, nak WhatsApp, nak mesej, nak ambil gambar. Sedangkan dalam handphone ni dia punya macam-macam benda yang kita tak guna tu. Saya ingat yang kita guna ni mungkin dalam 5% je aja. Lagi 95% kita tak tahu nak guna. Ini makhluk buat. Allah Ta'ala dah, dia bukan macam tu. Dia meliputi daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Dia tahu, dia mengerti. Ya, kita tahu nak call, nak tu je, nak WhatsApp, nak mesej. Yang lain nak guna aplikasi dah tak pandai dah. Saya lah tuan-tuan, bukan cakap kawan lain. Saya baru-baru ni saya pergi ke Jakarta adalah satu. Saya ni jarang pakai roaming sebab maklum lah, kita pun nak jimat juga duit. Roaming ni dia mahal. Tapi satu hari tu biasanya saya akan call bila saya sampai kat hotel, mana-mana ada tempat apa ni yang wifi, saya activate lah telefon saya ni. Jadi sekali tu saya pergi hotel tu, dia ada problem dengan wifi dia, jadi saya tak boleh nak tu. Lepas tu saya pergi mana-mana tempat, semua tak ada. Saya sudah, saya kata macam mana hari ni. Artinya 2 hari duduk dekat hotel tu. Jadi saya pun cubalah untuk buat roaming dekat sana. Tak lepas weh, tak lepas. Macam-macam benda saya dekat sejam saya menghadap company apa ni, benda Allah ni, untuk buat roaming tak lepas. Jadi saya masa tu saya dah sampai dekat hotel yang ada sikit yang tu. Jadi saya minta tolong anak saya, anak perempuan saya. Jadi anak perempuan saya itulah tolong saya. Sekejap dia buat tak sampai 10 minit, saya dah dapat roaming. Saya kabur. Macam mana ya, itulah ya, bila pengetahuan kita. Itu situ pun dah nampak beza ya, antara anak dengan ayah. Artinya anak tu dia lebih berpengetahuan daripada ayah ni. Dengan mudah je dia buat. Jadi saya dapatlah menggunakan, activate balik saya punya apa ni, telefon saya ya. Jadi artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tuan-tuan, dia tengok di sini ya, dia sifat mengetahui Allah Ta'ala ini menyeluruh pada sekecil-kecil sampai sebesar-besar. Dia maha mengetahui, tak terlindung pun dari, dan dia meliputi benda yang tersembunyi daripadanya. Ini benda yang sangat besar tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut wallahu muhitun lil alamin. Wallahu muhitun lil alamin. Allah Ta'ala maha meliputi segala sesuatu. Meliputi apa tu? Dia meliputi dari segi pengetahuannya, maha meliputi. Dia meliputi dari segi pandangannya, dia maha melihat, meliputi segala sesuatu tak lepas dari pandangan Allah. Dia meliputi dari segi pendengarannya, meliputi segala-gala. Allah Ta'ala ni maha meliputi. Inilah kadang-kadang kalau kita salah, itulah orang boleh pergi ittihad, orang boleh pergi kepada apa, orang ittihad ataupun yang fahaman-fahaman hulul disebut ya. Hulul ni bukan daripada pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hulul ni seperti contoh orang nak memahami ayat ni, dia khabar macam bersatunya air dengan garam. Kan garam tu air. Bila kita godek, garam ke gula ke, garam tu hilang dalam air. Betul tak tuan-tuan? Tak nampak dah garam tu juga. Itu dia panggil sebagai bersatu. Ya. Ataupun satu lagi pahalan selain daripada hulul, dia panggil ittihad. Hulul ni dia menyerap gitu ya. Ittihad ni dia bersatu antara benda A dengan benda B, dia bersatu. Itu ittihad dia panggil. Ini bukan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat, sebab kita nak memahami ayat ni, wallahu muhitun lil alamin. Allah Ta'ala itu maha meliputi sekalian alam. Jangan kita faham bersatunya macam saya sebut contoh yang pertama tadi, ataupun bersatunya macam kita yang kedua tadi. Contoh bersatu kedua tadi apa? Macam sponge absorb air.
Air banyak tu tak span, hilang air tu, dimakan oleh span. Bukan begitu. Bukan meliputi Allah Ta'ala begitu. Bukan meliputi macam garam ataupun gula tu, tidak. Jangan ada dalam pemikiran kita. Itu fahaman hulul dan ittihadiyah. Fahaman hulul dan ittihadiyah ni bukan fahaman ahlu sunnah wal jamaah. Kita kena ingat benda ni, ya. Sebab ini dia melibatkan i'tiqad. Ramai orang yang berfahaman hulul ni, tuan-tuan, tu yang setengah-setengah daripada sufi-sufi yang batin ni, ya. Dia kata Allah Ta'ala ada dalam diri kita. Sudah, Allah Ta'ala ada dalam diri kita. Memang banyak-banyak ayat, memang ayat mutasyabihat tu kalau tak difahami betul, memang akan seolah-olah Allah Ta'ala itu berada dalam diri. Ini teori-teori dari segi teori alam yang dibuat oleh orang yang di luar, macam free thinker, macam mulhidin, orang yang tak percaya dengan Tuhan. Memang dia banyak teori-teori yang macam tu, ya. Teori-teori yang disebut macam teori-teori yang datang daripada Kristian. Tiga dia panggil apa ni? Trinity. Benda-benda gitu. Ya, artinya masuk dalam ni, masuk dalam ni, masuk. Itu ittihad. Itu tu. Jangan itu, tuan-tuan, cukup bahaya fahaman tu. Sekarang ni banyak tersebar, ya. Tapi dia masuk dalam bentuk fahaman hakikat. Fahaman itu sebenarnya fahaman batiniyah. Jangan salah faham bab-bab begitu, ya. Bukan begitu. Allah Ta'ala dia laisa kamitslihi syai', ya. Tapi dia macam mana macam kita nak faham pengetahuan Allah? Maha meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu tidak terlepas daripada pengetahuan Allah. Itulah maksud meliputi. Maha meliputinya pandangan Allah. Allah Ta'ala dapat lihat walaupun dalam laut hitam macam mana pun, soroklah dekat mana pun, takkan lepas daripada pandangan Allah, takkan lepas daripada pendengaran Allah. Kita yakin bahawa Allah Ta'ala itu maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar. Tidak terlepas satu pun daripada penglihatan, pendengaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muhit, maksud muhit ni meliputi. Meliputi dari segi apa? Pengetahuannya. Meliputi dari segi apa? Penglihatannya. Meliputi dari segi apa? Pendengarannya. Jangan samakan dengan zatnya. Zatnya tadi macam ni. Di antara orang cuba mentafsirkan zat, macam saya sebut tadi lah. Artinya dia akan mengeluarkan, dia buat analogi dia garam dengan air ataupun air dengan span. Ini pahaman-pahaman yang, tuan-tuan, jangan terlekat ni. Ini banyak ni. Ilmu-ilmu salah ataupun ilmu-ilmu batiniyah, bila dia nak mendekatkan kefahaman seseorang itu dengan Allah, macam mana meliputinya kita diliputi oleh Allah ni, dia buat teori-teori yang seumpama ini. Itu yang menyebabkan kadang-kadang dia katakan Allah itu ada dalam diri kita. Banyaklah saya jumpa dengan dia punya syair-syair. Dia siap dengan syair-syair sekali, tuan-tuan ni. Orang belajar ilmu hakikat ni. Tapi sebenarnya kalau tak belajar tauhid asas macam ni, kita akan terjebak. Kita sebenarnya menghina Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebab kita tak faham Allah Ta'ala tu sendiri. Sebab tu kena belajar ilmu tauhid ni. Jadi meliputi apa? Dari segi pengetahuannya. Meliputi apa? Segi penglihatannya. Meliputi dari segi pendengarannya. Jangan kita nak masuk dalam bab zat Allah. Zat Allah ni tak boleh nak bicarakan. Yang satu tadi dia pergi bicara tentang zat Allah. Artinya seolah-olah zat Allah meliputi. Dia kan alam ni asalnya tiada, hanya Allah Ta'ala saja yang ada. Allah Ta'ala liputi. Nampak? Macam mana kita nak, macam itulah air dengan tu tadi. Dia meliputi macam sepan. Itu cara dia beri analogi pada kita lah. Tak boleh. Allah kena ingat satu je dia punya rahsia dia, laisa kamislihi syai'un. Ini zat Allah. Jangan kita nak bicara dengan sewenang-wenangnya. Tetaplah zat Allah tu tak boleh kita nak dianalogi, tak boleh kita nak kiyah-kiyahkan, sebab dia laisa kamislihi syai'un. Jadi yang meliputinya itu ialah pengetahuannya, ilmunya, penglihatannya dan pendengarannya. Tak terlindung sedikit pun daripada Allah. Kenapa? Telah diliputi oleh tiga-tiga ni. Zat Allah Ta'ala tu dia laisa kamitslihi syai'. Dan sebenarnya bila dia sudah meliputi oleh penglihatan, pendengaran
Itu kan sifat dia. Kan sifat dan zat itu tidak bercerai tanggal, tapi tak boleh bicara pasal zat. Sebab apa? Tak sampai ilmu kita untuk bicara. Itu saja. Laisa, kita sebab friend sampai zat. Laisa kamislihi syai'. Kalau orang nak pergi jumpa lagi cerita bab-bab tu macam tu, analogi tu, bimbang kita akan jatuh pada ittihad ataupun hulul. Yang mula-mula saya syarah tadi. Itulah fahaman hulul, itulah fahaman ittihadiyah yang boleh merosakkan akidah kita. Boleh faham ya? Okey. Mudah-mudahan kita terselamatlah. Ini kan belajar hakikat, belajar makrifat. Rupanya makrifah syaitaniyah dia panggil. Ya. Akhirnya apa? Dalam diri aku ada Allah. Sudah habis ya. Tuan ya. Itu dikira sampai tinggilah makrifat itu, habis ya. Saya pernah dengar dia punya lantunan dia punya tu, tapi saya takut nak ulang. Zat aku, zat Allah, sifat aku, sifat Allah. Ini sebab saya pernah dengar live tuan-tuan ya benda ni. Jadi saya harap benda-benda yang seumpama ini bila bicara benda-benda macam ni, berhati-hati tuan-tuan ya. Sebab ini asas. Kita kena standby dengan asas tu. Sebab biarlah tentang bila bicara bab zat dah ni, tetap kita pegang satu je, zat Allah itu laisa kamitslihi syai'. Jangan nak mandai-mandai lah, nak macam saya sebut tadi lah ya. Jangan nak mandai-mandai, bimbang kita akan terjerumus. Sebab tidak ada pun seseorang yang mampu membicarakan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ibnu Abbas beritahu pada kita, tafakkaru fi zatillah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Kamu fikirlah tentang ciptaan-ciptaan Allah, jangan kamu fikir tentang zat Allah. Ya. Sebab apa? Memang tak boleh. Sebab akal kita, pengetahuan kita tak mampu untuk membicarakan tentang zat Allah yang laisa kamitslihi syai'. Okey. Baik, jadi kita tengok lagi di situ. Dia mengetahui segala yang ada di 7 petala langit dan bumi, termasuk sesuatu yang amat tersembunyi, seperti kaki semut hitam berjalan di atas batu hitam. Sungguh orang apa ni? Sungguh orang membuatkan tamsilan semut hitam, batu hitam atas batu hitam. Banyak bab ikhlas pun kita jumpa macam ni juga ya. Dalam jadi artinya ulama-ulama dulu, artinya dia membuat tamsilan tu, dia memang suka ke semut lah jawapannya ya. Dalam bab ikhlas pun kita jumpa dengan semut hitam atas batu hitam ni. Dalam bab sifat ilmu pun jumpa juga. Dia mengetahui segala yang ada di 7 petala langit dan bumi, termasuk sesuatu yang amat tersembunyi, seperti kaki semut hitam berjalan atas batu hitam di waktu malam gelap gelita. Memang sangat hitam lah tuan-tuan ya. Memang tak boleh lah, tapi tetap diketahui, tetap dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengetahui apa yang terlintas dalam hati seseorang. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang terlintas dalam hati seseorang. Sebab tu dalam kuliah Ramadan saya di Yayasan Pahang pada Ramadan kali inilah, Tuan Haji Asri ada beberapa sesi, saya cuba fokus kepada pembicaraan bagaimana kita berpuasa dengan hati. Bagaimana kita berpuasa dengan hati. Sebab tuan-tuan, hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah. Jadi hati tu, bagaimana ini dicerita oleh ulama-ulama yang saya bukanlah tu, saya pun menelaah, mendengar kalam-kalam daripada ulama, bagaimana kita nak aktifkan hati kita semasa kita berpuasa di bulan Ramadan ini ya. Saya, kalau tuan-tuan tengok, saya ada ceramah tu di UIA jemput saya. Tuan-tuan tengok dekat UIA, nanti saya bagi dia punya link dia. Saya ingat ada itu lagi yang siapa upload, Hajah Tipah kan, upload yang tu, boleh upload yang ceramah di UIA tu. Dalam tu saya ada cerita bagaimana kita nak aktif, tapi tak habis sebab tak habis. Bagaimana kita kena aktifkan hati kita. Itu sekurang-kurangnya kalau dapat berpuasa dengan hati, artinya hati yang sedar, hati yang sudah hidup kita berpuasa, bukan sekadarnya. Kebanyakan daripada kita kadang-kadang kita hanya jasadnya saja berpuasa. Saya ambil contohlah salah satu yang Allah Ta'ala sebut, man sama ramadhana imanan wahtisaban. Tuan-tuan tengok di situ, barang siapa
yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran. Sebenarnya ihtisab ni dan berwaspada serta mengharapkan ganjaran. Tuan-tuan tengok, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, ni hadis sahih tuan-tuan ya. Jadi dua syarat untuk puasa seseorang itu Allah Ta'ala terima dan jadi puasa yang berkualiti. Apa syarat dia? Imanan. Apa syarat yang kedua? Ihtisab. Tuan-tuan tengok, mengapa perkataan imanan dengan ihtisab ini sangat penting. Kadang-kadang kita dengar je tak, tapi kita tak cuba nak kaji di sebalik makna hadis tersebut. Rasulullah kunci kepada puasa yang hebat itu ialah orang yang berpuasa dengan keimanan, orang yang berpuasa dengan ihtisab. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Begitu juga man qama ramadhana, orang yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban. Ayat yang sama juga Rasulullah ulang. Satu soma, satu qama. Memanglah pada siangnya kita berpuasa, pada malamnya kita menghidupkan Ramadan. Tapi syarat dia pun tak lari, imanan wa ihtisaban. Soalannya, mana letak iman, mana letak ihtisab? Mana letak iman, mana letak ihtisab? Ini kita ambil daripada pangkal kan? Letaknya dalam hati. Payah nak jawab. Letaknya dalam hati. Sebab tu kena berpuasa dengan hati. Melalui hati ni lah baru kita kupas. Kupas. Baru dapat berpuasa dengan hati. Kalau tidak, tubuh saja yang berpuasa. Yang tu yang Rasulullah kata, kam min sa'imin laisa lahu min siyamih illa al-ju'i wal 'atsh. Berapa ramai orang yang berpuasa, dia tak dapat apa-apa pun daripada puasa dia melainkan lapar dan dahaga. Pasal apa? Hatinya tidak diaktifkan. Hatinya tidak diaktifkan. Ya. Jadi kalau cerita kan dia lain kita nak masuk yang ni ya. Jadi itunya nanti saya dah syarahkan itu dalam ceramah saya ya. Nanti tengok baliklah yang dekat UAE tu ya. Tapi itu pun tak habis tuan-tuan ya. Tak habis. Baik, kita tengok lagi. Baik. Dia mengetahui apa yang terlintas dalam hati seseorang, apa yang dipandang oleh mata. Nampak? Kita kadang-kadang kita tak perasan pun yang Allah Ta'ala ni memandang pada hati kita. Kita tak rasa pun yang Allah Ta'ala ni maha melihat khianat di sebalik mata kita. Kita tak perasan pun khianat di sebalik pendengaran kita. Pasal apa? Raja dia tu kita tidak sedarkan ni. Jadi bila mata kita bermaksiat, kita tak rasa. Telinga kita bermaksiat, kita tak rasa. Pasal apa? Sebab tak diaktifkan hati tu tadi. So bila aktivate hati, semua benda akan patuh pada hati tu tadi. Rahsia dia adalah pada hati. Sebab itulah. Jadi di sini begitulah juga ya. Dia mengetahui apa yang terlintas dalam hati seorang, apa yang dipandang oleh mata, perkara yang wujud dan perkara yang tiada. Ini dari segi ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala lah. Apa yang mata kita tengok, dia tahu. Apa yang terlintas dalam fikiran kita, dia tahu. Apa yang terlintas dalam hati kita, dia juga tahu. Apa? Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Ta'ala sebut dia maha mengetahui apa yang sir, tersembunyi, wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi. Benda tu dah tersembunyi, lepas tu satu lebih juga diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam semua hitam, batu-batu hitam, kaki hitam tadilah nak tunjuk ke bahawa sangat hitam memang sukar untuk dijangkau oleh deria kita sebagai makhluk, tapi diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala itu jahil, nescaya Allah Azza wa Jalla tidak boleh berkehendak, dan Allah Azza wa Jalla berkehendak berdasarkan ilmunya. Ya betul lah, macam kita cerita di awal tadi, sekiranya Allah Ta'ala itu dia jahil, maka dia tak tahu dia nak benda, dan dia tak boleh pun nak apa ni, describe kehendak dia tu. Dah dia nak buat macam mana sebab jahil. Sebab itulah mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat tidak mengetahui ataupun jahil. Sifat jahil itu sifat apa? Hamba. Kitalah yang bersifat dengan jahil tu. Saya selalu sebut pada tuan-tuannya, sekurang-kurang seorang hamba tu
dia mesti selalu rasa ada 4 sifat ni pada diri dia. Ni saya ulang pada tuan-tuan, sebab dalam kitab yang saya baca tu banyak lagi, tapi 4 sifat ni kalau kita nak jadi hamba Allah, kita kena ada. Satu, hina. Yang kedua, jahil. Yang ketiga, lemah. Yang keempat, fakir. Ni ulama khabar, kalau kita kena ada sifat ni, tanda kita hamba Allah. Hina, jahil, lemah, fakir. Ya. Boleh. Fakir sangat memerlukan Allah. So sangat memerlukan Allah ni tuan-tuan, kita kena latih. Sangat memerlukan Allah ni kita kena latih. Sebab tu kita dimulakan dengan syukur. Ya Allah, terima kasih Engkau kurniakan aku dapat. Terima kasih dan Engkau kurniakan. Mulakan dengan syukur. Ya Allah, terima kasih Engkau kurniakan aku dapat datang kelas ni. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, Engkau kurniakan aku dapat sujud dengan baik, dapat berjalan dengan baik. Setiap benda yang Allah Ta'ala beri pada kita kita kena ucap syukur. Itu dimulakan dengan syukur. Orang yang sentiasa bersyukur tu adalah orang yang fakir kepada Allah. Nampak kan? Benda tu dia tak nampak macam fakir, tapi itulah orang yang bersyukur. Itulah sebenarnya orang yang fakir. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, kalau Engkau tak gerak aku tak dapat nak menunaikan solat fardu ni, tak dapat aku nak baca Quran. Ya Allah, nampak dia bersyukur, tapi sebenarnya dia sangat memerlukan Allah dalam syukurnya. Di sebalik syukur itu ada sifat fakir. Memang kita ni tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala tak, contoh macam saya bercakap dengan tuan-tuan lah, kalau Allah Ta'ala tak ilhamkan, tak gerakkan mulut saya, lidah saya, boleh saya cakap? Tak boleh. Fakir, sangat berharap kepada Allah. Tapi bila kita dikurniakan macam ni, ya Allah, terima kasih. Ya Allah, Engkau kurniakan aku dapat hadir sini, dapat bercakap. Itu menunjukkan di sebalik syukur itu ada sifat fakir, iftiqar kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi banyakkan bersyukur. Terima kasih. Ya Allah, lama dah Rida nak makan dodol kukuh, hari ni dapat. Ya, dia tiga beradik tak, dodol kukuh, badak berendang, siapa lagi yang macam bintang 3 tu? Tu aja. Allah, saya suka ingat kuih aja. Itu saya kalau lagi jumpa pasar Ramadan, dah jumpa yang tu, sudah benda lain tak payah beli pun tak apa dah. Dapat dah cinta hati. Bukan senang nak jumpa tu. Kat Cenor ada lah, dekat Jantok Ferry pun saya balik baru-baru ni pun tak berjumpa lah. Tak berjumpa dah, sebab akak yang selalu buat tu dia kena stroke. Tak ada dah, dia kena stroke, tak ada lah. Tapi kalau lagi pergi dekat pasar Ramadan Cenor ke apa, Cenor masih lagi ada mengekalkan kuih-kuih tradisional ni. Sini ada yang ramai suka dodol kukuh. Ramai tak minat. Dodol kukuh tu dia kena makan dengan apa ni, teh minyak. Teh minyak atas tu, bapak sedapnya. Aja lepas kelas kita, lepas raya ni esok boleh lah kita cari tukang buat dodol kukuh. Baik, kita tengok lagi. Allah Azza wa Jalla tidak melakukan sebarang ciptaan dengan sengaja atau dengan sia-sia. Tak ada berlaku dengan sengaja ciptaan dia, ataupun benda yang dia buat tu sia-sia. Tengok tuan-tuan, satu benda yang Allah jadikan atas alam ini tidak sia-sia dan bukan berlaku dengan sengaja. Ya, aja. Okey, dia kena ada sifat 4 tu, dia membantu untuk kita mengaktifkan hati kita. So, mengaktifkan hati ni dia ada berbagai cara lah. Ada berbagai cara. Satu, memang kita kena aktifkan hati kita. Satu, untuk menghidupkan hati ni, dia balik ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dia balik situ juga aja. Artinya kita kena
banyak berzikir kepada Allah untuk menghidupkan hati. Ya, bila hati tu dah hidup, bila hati tu dah sadar, insya-Allah dia benda-benda sifat tu nanti dia akan datang. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sifat-sifat. Bila dia cepat tersentuh, dia cepat sedar, dan dia dapat detect. Pasal apa hati dapat detect? Sebab hati dah hidup, hati dah sembuh. Hati ni kan berpenyakit. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ayat tu secara umum, tidakkah ingat kepada Allah hati akan jadi tenteram. Hati jadi tenteram ni pasal apa? Sebab dia tidak berpenyakit. Hati jadi tenteram ni sebab apa? Sebab dia sihat. Hati jadi tenteram ni sebab apa? Sebab dia dekat dengan Allah. Hati jadi tenteram ni sebab apa? Banyaklah sebabnya. Sebab perkataan tenteram tu saja, tuan-tuan. Jadi activatekan hati. Bila hati sihat, dia akan jadi tenteram. So bila dia sihat, dia dapat detect penyakit hati. Oh, mata aku dah buat maksiat. Oh, fikiran aku dah buat maksiat. Hati dapat detect. Yang detect tu apa dia? Hati kita, tuan-tuan. Kadang-kadang kita melakukan maksiat-maksiat yang hanya kita je yang tahu, tapi kita buat tak tahu. Pasal apa? Hati mati, hati berpenyakit. Kadang-kadang hati kita detect, tapi kita buat tak tahu je. Tak nak pun beristighfar. Walaupun kita tahu benda tu maksiat. Ini tapi bila orang yang hati dia sihat, dia buat maksiat, dia jatuh dalam maksiat. Mana ada manusia tak buat maksiat, tuan-tuan? Mana ada manusia yang tak ada jatuh dalam dosa? Yang Allah Ta'ala jamin tak dosa ni Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Ini je dua jenis makhluk yang tak berdosa. Malaikat tu memang tak berdosa lah, dia bukan manusia. Jadi tuan-tuan, wali Allah besar mana ke, dia sahabat Rasulullah yang hebat, yang dijamin syurga tu ke, berdosa. Kita lagi lah. Tapi hati yang sihat, dia detect. Tadi dah buat dosa tu, terus dia nak istighfar. Nampak? Bila hati tu dia baik, artinya dia cepat detect, dan dia cepat dorong kita untuk buat correction action. Itu semua keluar bahasa orang putih pula, correction action. Artinya cepat je. Istighfar masa tu juga, menyesal masa tu juga. Ya Allah, kenapalah aku buat ni, ya Allah. Ya Allah, kenapalah hati aku, apalah aku menengok begitu, ya Allah. Dia terus menyesal. Hati dia sihat. Kan Allah Ta'ala suka pada hambanya yang bertaubat, terus taubat on the spot, tak tunggu-tunggu lagi dah. Pasal apa? Hatinya itu baik. Dia buat dosa, dia jatuh dalam dosa, tapi oleh kerana dia punya hati itu sudah hidup, cepat dia kembali kepada Allah, cepat dia rujuk kepada Allah. Sebab itu berpuasa dengan hati, activatekan hati. Itulah, cubalah kali ini kita fungsi hati kita tu. Bila hati dah baik, tuan-tuan, solat ke, baca Quran ke, apa ke, hatilah yang memainkan peranan. Cepat tersentuh. Hati bila cepat tersentuh tu, hati dia dah hidup. Bukti dia Allah sebut, iza zukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihi ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Di balik situ juga, iza zukirallah, sebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati dia gemetar hati. Gemetar hati ni ditandai dengan tu lah, dia rasa sedih, rasa takut Allah, dia rasa macam-macam lah. Wa iza tuliyat alaihim ayatu, bila dibacakan padanya ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah keimanan dia. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dialah orang yang bertawakal, sentiasa bertawakal, yang bergantung kepada Allah. Fakir Allah. Bertawakal ni maksudnya orang yang fakir pada Allah, sentiasa mengharapkan Allah. Walaupun dia tubuhnya sihat, walaupun dia orangnya kaya, walaupun dia orang yang alim, banyak ilmu, ya Allah, kalau kau tak beritahu aku tak tahu, ya Allah. Tu hamba. Walaupun dia seorang bapa profesor, dia sedar dia jahil, dia sedar dia hina, dia sedar dia fakir ilallah. Bukan senang nak dapat hati yang macam tu. Allah Ta'ala tengok hati kita, tuan-tuan. Bukan tengok jubah kita, serban kita, tak, pangkat kita, dia tak tengok tu. Tengok hati kita, macam mana hati kita dengannya. Itulah tempat jatuh pandangan Allah. Di situlah tempat Allah Ta'ala menilai kita. Kalau kita tak aktivekan hati, rugilah kita, rugi sangat kita. Mudah-mudahan inilah masanya. Kita ada beberapa hari lagi sebelum raya ni, sempat lagi, tuan-tuan, tak habis lagi bulan Ramadan ni. Ya Allah, doa makbul, tuan-tuan, Allah Ta'ala boleh bagi. Dan nak pula malam Lailatul Qadar. Hidupkanlah hati aku, kurniakanlah aku dapat
melakukan ibadah dengan hati yang bersih, tulus kepadamu. Minta pada Allah, minta Allah hidupkan hati kita. Ya Allah, dapat aku buat setiap satu perkara ni dengan hati aku, ya Allah. Bila orang buat dengan hati, baru dia rasa. Baru tuan-tuan makan tu, tuan-tuan dapat rasa. Tuan-tuan beribadah, tuan-tuan dapat rasa. Tuan-tuan buat apa, tuan-tuan dapat. Dia sebenarnya yang nikmat tu rasa lah. Tuan-tuan, order orang makan, dia tak rasa. Nikmat tak tuan-tuan? Urat manis tak rasa, masin tak rasa. Tuan-tuan makan gulai masam terpayah buka. Banyak betul je tu rasa makan. Lah, dah lah tarik aja ya. Masam tak rasa, masin terpayah pun tak rasa. Nampak kuning je, kuning-kunyit tu. Sedap? Tak sedap, tak ada rasa. So, begitu dengan ibadah kita. Kalau tak ada rasa, tuan-tuan, tahu habis tak? So, itulah nak cepat. Taklah rasa kita tak dapat menghayati dalam ibadah kita. So, bila hati tu hidup, dia dapat rasa. Itulah penting sangat tuan-tuan. Mengapa kena aktifkan hati. Kena jaga hati ni betul-betul. Betul, dalam istilah saya sebut berpuasa dengan hati. Puasa dengan hati ni istilah je tuan-tuan. Sebenarnya macam-macam cara lah. Terpulanglah pada orang tu untuk memudahkan kita faham bagaimana cara untuk diaktifkan hati kita. Kita ni sampai pukul berapa Ji? Pukul 11 Baik Ji, kita baca lagi. Sekiranya tu dah baca tadi ya. Semua ciptaan daripada keluasan ilmu Allah Azza wa Jalla. Benarlah tuan-tuan, segala apa yang Allah Ta'ala wujudkan di alam ini, semua ciptaan dia. Dan semua ciptaannya itu datangnya daripada kehendaknya. Dan kehendak Allah itu mesti mutabaqah dengan ilmunya. Tak boleh lari, tak boleh salah. Dia sudah mengetahui benda yang dia kehendaki, dan dia akan berbuat apa yang dia kehendaki. Itulah Allah. Tepat. Oleh itu tidak layak kita sebagai hamba Allah mempersoalkan qada dan qadar Allah Azza wa Jalla serta segala ciptaannya. Nampak tuan-tuan? Sebab tu segala qada dan qadar dia walaupun buruk, terima dulu. Sebab itu kehendak ketentuan Allah. Qada ni kehendak Allah yang berasal daripada ilmunya Allah. Dia dah tahu dah dia nak macam mana, macam puan tanya tadi ya. Walaupun Allah Ta'ala dah tahu dah siapa ke syurga, siapa ke neraka. Dia dah tahu belaka dah. Ya. Sebab tu kalau berlaku benda-benda yang macam tu, pertama sekali kalau berlaku pada kita benda bentuk yang kita tak sukai ataupun maksiat ataupun kita sebut qada buruk, pandang dengan redha, menerima ketentuan Allah. Itu benda yang pertama sekali. Yang kedua, baru kita tengok dari segi neraca syariat. Kalau benda tu baik, kita syukur. Kita syukurlah. Kalau benda tu tak baik, kita kena buat correction dia. Kena nasihat, kena perbetulkan, kena ambil tindakan. Contoh, sebab tu ada hukum syarak ya, potong, rejang ya. Itu tindakan lah, bahasan kepada benda yang tak baik. Sebab semua ciptaan Allah, tapi ciptaan dia ni ada yang dia redha, ada yang dia tidak redha. Jangan kita memilih apa yang Allah Ta'ala tidak. Itulah hukum memilih pada kita. Kita diberi pilihan oleh Allah untuk memilih sama ada benda tu benda yang dia redai ataupun yang dia tidak redai, pilihan. Dan kita akan dipersoalkan tentang pilihan kita. Allah Ta'ala sebut apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha, Allah Ta'ala mengilhamkan apa? Fujuraha, benda-benda yang tak elok, wa taqwaha, dan benda-benda yang baik. Ini jangan salah faham ayat ni ya. Maksudnya jangan kita kata kita buat jahat tu kerana Allah Ta'ala mengilhamkan kita buat jahat. Bukan begitu fahaman ayat ni. Artinya Allah Ta'ala bentangkan kepada kita, ini benda jahat. Awak tahu kan benda ni jahat? Ya. Ini kalau buat gini, benda jahat. Itu ilham daripada Allah lah. Knowledge yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dia mengilhamkan kepada kita. Benda ni jahat, orang tak suka, berdosa. Kita ada conscious, kita dah sedar. Kalau aku buat, Allah Ta'ala tak ada tahu. Dan juga Allah Ta'ala mengilhamkan kepada kita wa taqwaha, benda yang baik. Allah Ta'ala beritahu, ni benda baik, Rasulullah suka, ini sunnah Rasulullah,
ini pahalanya sangat besar begini-begini. Fa'alhamha, Allah Ta'ala menghilangkan, beritahu pada kita benda baik, benda jahat. Bukan kita buat jahat, ni Allah Ta'ala la ilah, nampak? Itu namanya Jabariyah. Orang yang menyalahkan Allah Subhanahu aku mencuri ni kerana takdir Allah lah. Nampak? Sedangkan Allah Ta'ala mengilhamkan kepada dia, curi, ini consequences dia. Aku redha, engkau curi, aku tak redha, engkau akan dikenakan hukuman. Ni dia benda dia. Dan kalau engkau tak buat baik, ni artinya dua-dua maklumat itu pada kita. Tapi kita sebagai manusia jatuh juga dengan nafsu. Oleh kerana bila seorang tu, tengoklah dalam diri dia tu, dalam hati dia tu siapa yang menangi. Kalau syaitan memenangi hatinya, dia akan buat benda maksiat. Dia akan terdorong untuk buat maksiat. Pasal apa? Hatinya, istananya, raja yang memerintah diri dia dikuasai oleh iblis, syaitan dan nafsu. Lalu dia pilih ikut iblis, dia pilih ikut nafsu dia. Dia buatlah benda yang Allah Ta'ala tak suka. Sedangkan Allah Ta'ala dah beritahu, itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan dah benda yang baik, benda yang buruk, semua awak dah tahu. Tinggal lagi bagaimana awak nak milihnya. Awak pilih benda buruk, lepas tu awak salahkan aku. Nampak? Tak adilnya manusia itu bila dia menyalahkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala datangkan kepada kita rusul-rusul, dia datangkan, of course syaitan ni memang suruh buat benda yang ni. Ya. Itu yang saya nak tanya tadi. Saya cakap ni tadi. Itu yang saya nak tanya. Sedangkan Allah dia boleh buat kan benda tu. Maknanya dia boleh buat semua ni jadi baik. Ya, boleh. Boleh. Tak buat macam tu? Boleh. Dia boleh buat semuanya jadi beriman, semuanya boleh jadi baik. Dia boleh buat. Ya. Baik. Tapi ada satu ayat Quran tu saya lupa kan. Nanti kalau ingatkan saya beritahu. Allah Ta'ala sudah jawab benda tu. Artinya dia boleh, kalau dia nak jadikan semuanya baik, tapi dia apa? Dia buat sesuatu tu kerana nak menguji hamba-hambanya, ya. Dia bagilah kepada kita, dia datangkan rasul-rasul, dia datangkan segala benda lah. Tapi oleh kerana kita ni terdorong dengan nafsu kita, dengan syaitan kita yang duduk dalam diri kita, dan banyak-banyak kita akan memilih mengikut pasukan mana yang memenangi diri kita. Kalau kita dikuasai oleh nafsu dan syaitan, maka diri kita akan membuat pilihan berdasarkan nafsu dan syaitan kita lah, tuan-tuan. Sebab tu kita kena menangkan, bantu hati kita ni untuk supaya dimenangi oleh iman dan juga pasukan-pasukan malaikat. So banyaklah cara dia, ya. Di antara salah satu benda yang paling utamalah ilmu lah. Kan ilmu itu cahaya, tuan-tuan. So bila hati tak bercahaya, hati yang zulumat, hati yang gelap, tempat yang gelap ni akan dihuni oleh benda-benda yang gelap. Hati yang bercahaya, dia akan dihuni oleh cahaya. Jadi cahaya ni kalau kita ceritakan panjang lah pula. Dia benda yang abstrak, ya. Jangan kita nak serupakan cahaya-cahaya ni dengan cahaya-cahaya yang macam lampu macam ni, ya. Baik. Kita tengok lagi, tuan-tuan. Oleh itu tidak layak kita sebagai hamba mempersoalkan qada dan qadar Allah tak layak kita, ya. Macam batu-bata tadi lah, dia komen, kenapa aku ni letak sebagai tempat alas, tempat orang buang air. Tukang buat batu-bata kata, ikut akulah, aku yang buat kau buat benda tu, nak susun kau kat mana tu, pulang lah, ya. Ini komplain pula dah, contoh macam tu lah, ya. Batu-batu yang dia tu letak buat apa ni, bilik semayang lagi, ya. Ikut dia lah, ya. Sebab tukang punya yang buat tu, ikut dia lah, dia nak letak di mana, dia nak susun di mana, ya. Mana boleh kita nak komplain. Kita ni asalnya tiada, lalu diadakan. Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Namun dengan keadilannya didatangkan mana pengetahuan untuk kita mengetahui yang hak dan batil. Didatangkan rasul-rasul, didatangkan Al-Quran. Di samping of course adalah syaitannya, iblisnya, adalah sumber kejahatan daripada nafsu kita yang akan melawan benda-benda yang hak. Jadi hidup kita ni sentiasa berlawan antara hak dan batil, sehinggalah kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Haji dah jemput, so tak ada benda dah. Haji dalam kubur tak ada dah, tak semayang lagi dah, melainkan Nabi Musa je. Kan malam Isra' dan Mi'raj itu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia marartu bi qabri Musa, bila dia berjalan dekat kubur Nabi Musa, Rasulullah tengok Nabi Musa sedang solat. Lepas tu yang bestnya, dia sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah mengimamkan rusul-rusul dan anbiya yang terdahulu yang telah wafat dulu. Dia jadi imam, betul tak tuan-tuan? Oh, Masya Allah. Jadi ulama menafsirkan kalau macam Nabi Musa, dia solat dalam kubur, itu bukan solat untuk mendapat ganjaran. Bukan. Tadilah, sebab bila kita mati je, tadilah buku amal baik amal tu. Cuma tinggal lagi itu untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan kepada Allah, menandakan syukur kepada Allah. Sebab Rasulullah pun beritahu, qurratu aini fi salah. Rasul-rasul dan nabi-nabi ni orang yang kuat solat lah tuan-tuan ya. Dia khabar cahaya mataku adalah dalam solat. Tak ada benda yang lebih gembirakan dalam hidup dia ni melainkan dia dapat solat, dapat bertemu dengan Allah, menghadap Allah, berbicara dengan Allah. Itulah dia punya instrumen yang dapat mendekatkan kepada Allah, yang dapat mengembirakan dia. Jadi kita tak dapat tahap macam tu, jadi malaslah kita solat. Kalau macam Rasul-Rasul, Nabi-Nabi, orang kekasih Allah ni, bila dia sembahyang tu, dia sembahyang dengan penuh lazat. Kita memanglah tak lazat nak ngabih ke 20 Allah aku semangat rasa nak untut kaki ya, contohlah. Sebab tu saya selalu pergi tempat yang sebelah ya. Contohlah ya. Dia ijma' ulama solat tarawih ni 20 rakaat tuan-tuan boleh nak buat sebelah? Boleh. Tapi ada satu lagi hadis Rasulullah kalau kita nak buat sebelah ni jangan tinggal solat witir bersama dengan imam. Sebab hadis Rasulullah beritahu siapa yang dapat solat witir bersama dengan imam, seolah-olah dia sembahyang sepanjang malam ya. Dapat dia menghidupkan lail, qiyamul lail ya, contoh tu. Dah tak ruat dah nak gunakan pensan dengan masjid kan payah juga dia buatnya ya. Buat ikut daya lah tuan-tuan ya. Ikut daya lah kita. Baik, kita tengok lagi. Okey, berbanding ilmu manusia yang terbatas dengan firman-Nya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka pada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya itu, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ya. Betul lah, kita tahu apalah hikmah di sebalik satu benda yang Allah Ta'ala suruh pada kita tu. Kita tahu tuan-tuan ya. Tapi bila mana ia suruhan Allah, sudah tentulah benda ia itu baik. Bila mana ianya larangan Allah, sudah tentulah benda itu buruk ya. Kita tak tahu. Kadang-kadang kita rasa suka benda tu kita suka. Contoh sukalah, mana tak suka dapat bonus banyak, dapat naik pangkat, dapat tu, dapat macam-macam benda Allah Ta'ala bagi. Benda yang menyukakan hati kita, kita sukalah. Tapi kadang-kadang kita tak tahu benda di sebalik itu hikmahnya ya. Boleh menjadikan mungkin naik pangkat, mungkin dapat datuk, mungkin dapat itu, mungkin menjadikan dia sombong. Contoh ya, bukan tak boleh tu ya. Artinya boleh, kadang-kadang kita tak tahu benda tu boleh, yang akan benda boleh menyebabkan dia berubah. Lebih baiklah dia dulu tak dapat jadi macam tu ya. Dulu masa dia hidup miskin apa, tawaduknya lah, baiknya lah, tu katanya dengan orang, Masya Allah ya. Sekarang ni dah kaya sikit, dah berpangkat sikit, salah dengan orang pun kita je ya. Jadi artinya contoh benda-benda macam ni lah. Jadi artinya bukan tak elok benda-benda nikmat yang dia dapat tu. Kadang-kadang nikmat tu kalau dapat boleh mengubah dia. Jadi Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang ada di sebalik sesuatu benda tu ya. Kadang kita rasa kita nak satu benda tu, tapi sebab tu Allah Ta'ala itu dia menunaikan doa kita itu bukan mengikut kehendak kita, tetapi mengikut perkara itu sesuai ke tidak dengan kita ya. Ni kalau aku pergi kaya ni, lupa diri ni hamba aku ni sayang ke dia, aku tak bagi dia kaya.
Aku uji dia dengan kesedihan, hidup dengan kesedihan. Bila dia hidup dengan kesedihan, hidup dengan penderitaan ni, dia banyak bergantung pada aku. Ini kalau aku bagi ni, tak jadi orang. Contoh lah, macam kita dengan anak kita lah tuan-tuan ni. Ni mamat ni, kalau kita bagi duit banyak ni, siap lah. Handphone baru, macam-macam. Kita kenal anak kita dah. Oh, aku semangat ni, dia kata ni. Jadi kita bagilah dia cukup-cukup je, supaya dia pandai-pandai lah. Dia kadar diri tu. Kadar diri. Kalau tidak, satu dunia dia lompat kan. Contoh macam tu lah ya. Jadi artinya, begitulah Allah Ta'ala beritahu kita, boleh jadi kamu benci kepada satu perkara padahal ia baik bagi kamu. Sebenarnya, apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita, itulah yang terbaik pada kita. Qada' baikkah? Qada' burukkah? Tinggal lagi yang menjadi baik dan buruk tu, penerimaan kita. Kalau kita terima qada' yang baik, contoh pangkat, gaji, dapat menantu, kita tak kisahlah tuan-tuan apa saja kita sebutlah aja ya. Kita menjadi orang yang bersyukur, tak melalaikan kita daripada Allah. Itu baiklah bagi kita. Ya. Tapi kalau kita jadi lalai, walaupun benda tu baik, dia tidak akan jadi baik kepada kita. Begitu juga benda yang buruk. Kadang-kadang bila Allah Ta'ala uji seseorang itu, sebenarnya Allah Ta'ala nak meningkatkan darjat dia. Dia ni masa sihat tu, contohlah ya, semayang pun, nak dapat semayang penuh pun payah. Tuan-tuan ingat, macam tuan-tuan kita duduk di kalangan orang yang berpuasa, okey lah. Cuba tuan-tuan keluar sikit pada kelompok kita. Ramai tuan-tuan yang tak puasa ni. Ada beberapa certain pekerjaan tu, kalau dia orang ni boleh berpuasa, hebat sangat lah ya. Contoh kerja yang melibatkan tenaga lah. Banyak lah tuan-tuan, saya malas nak nyebutnya lah. Jadi artinya banyak tak puasa pada puasa tuan-tuan ya. Jadi artinya kadang-kadang benda yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni, benda tu baik, sesuai untuk kita. Itulah ketentuan Allah. Cuma tinggal lagi bagaimana kita menanggapinya, takdir tersebut. Itu saja yang membezakannya. Walaupun takdir buruk, kalau saya sebut macam saya sebut awal tadi, kalau kita boleh terima ini sebagai mula kita nampak ini takdir Allah, kemudian kita redha dengan ketentuan Allah, lepas tu kalau buruk lagi kita bersabar. Ini orang yang akan Allah Ta'ala muliakan, tingkatkan dia punya ni. Tuan-tuan, amalan bersabar berbanding dengan amalan kita buat sembahyang-sembahyang sunat, benda-benda sunat, sabar itu lebih tinggi. Sabar itu lebih tinggi. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, Innallah yuhibbus sabirin. Allah Ta'ala dia declare, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Orang bersabar, sifat sabar. Memanglah, nak dapat sifat sabar ni apa? Mesti diuji. Allah Ta'ala uji dia dengan kehilangan, dengan kesedihan, dengan macam-macam lah tuan-tuan, benda yang kita tak suka ataupun disebut takdir buruk, tapi kita dapat melaluinya dengan bersabar, dengan redha. Dua sifat tadi. Sifat ni hebat ni, sifat sabar, sifat redha. Maka Allah Ta'ala akan tinggikan darjat orang ni. Tuan-tuan tengok macam isteri Fir'aun. Tak adalah maharaja yang menguasai dunia pada masa Fir'aun, tapi istrinya Asiyah adalah seorang yang beriman kepada Allah. Ujian yang kuat tak? Papaklah, mana ada orang duduk dengan orang yang paling zalim atas dunia ni, tapi dia boleh mengekalkan imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kata, tak ada orang diuji macam Asiyah tuan-tuan ya. Tuan-tuan tengok cerita-cerita ni, sebab tu kita disuruh membaca cerita para sahabat, cerita-cerita aulia, cerita-cerita tentang nabi-nabi dan rasul ni. Pasal apa? Inilah baja kepada iman kita. Bila kita baca ni, ya Allah, macam mana takdir dia boleh hidup, kita memikir, inilah tafakkur. Bila kita memikir kita fikir bertafakkur, ya Allah, hebatnya mereka ni, ya Allah, mempertahankan iman dia ya, mempertahankan. Jadi timbul rasa kesedaran, kalau macam tu dia ni boleh tahan gitu, ngapalah aku, Allah Ta'ala uji sikit macam ni, aku tak ngeluh lah. Kita pun nampak dah keluh kesal kita. Pasal apa? Hati yang hidup tadi, dia akan berfikir macam ni lah. Tu nama dia tafakkur.
Sebab tu tafakkurus sa'ah khairun min ibadati sana. Berfikir sejenak itu lebih baik daripada beribadah setahun. Tuan-tuan, beribadah dalam keadaan yang lalai. Kadang-kadang kita beribadah dalam penuh kelalaian. Tapi bila kita tengok benda ni, kita kaji, kita fikir, kita renung, ayat-ayat Allah ni tak payahlah macam semua hitam tadi kata tuan-tuan, kaji-kaji, nampak kebesaran Allah di situ. Itu hebat sangat. Sebab tu untuk sampai kepada mengenal Allah secara zauqi tadi, tafakkur, tazakkur, zikir dan tafakkur. Bila kita berzikir, zikir ni memang kena activate ataupun berzikir. Lepas tu aktifkan akal kita untuk memandang setiap ciptaan Allah ni apa hikmah di sebaliknya. Gunakan akal kita. Kita tak nak gunakan akal kita. Tafakkur ni tuan-tuan, satu ibadah yang sekarang ni kita tak buat dah. Tak nak kita memikir-mikirkan. Ini di antara ibadah yang kita, ramai orang tak buat tafakkur. Sebab tu kalau kita tengok dalam mana-mana aliran tarikat, dia mengutamakan dua amalan ini, zikir dan tafakkur. Mula-mula zikir tu aktifkan hati, penuhkan hati. Lepas tu dia ada yang disebut sebagai tafakkur. Diam itulah tafakkur sebenarnya, ya. So bila tafakkur tu Allah Ta'ala limpahkan kepada kita kesedaran, kadang-kadang ilmu, pengetahuan. Itu yang disebutkan sebagai futuh. Allah Ta'ala bukakan kepada kita. Kadang-kadang kita tak sedar tuan-tuan, kita bercakap tapi cakap, aku cakap benda tadi, rupanya itulah satu benda yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada kita. Jadi benda-benda yang seumpama ini tuan-tuan sangat perlu bila mana kita dapat memahami tadilah dengan penuh keimanan, dengan penuh waspada tadi, ya. Bila buat ada iman, ada waspada tempatnya dalam hati, insya-Allah benda-benda ni dia akan tumbuh. Cuma kita nak aktifkan saja, ya. Baik, saya rasa kita pun dah hampir ke penghujungnya. Kita baca sikit lagi lah terjemahan di sini, ya, tadi, ya. Maksudnya, dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya itu, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Memang betul lah, kita tak tahu, ya. Hakikat kita tak tahu. Yang mengetahui hakikat sebenar-benarnya itu yang disebut hakikat. Hakikat tu maksudnya apa? Sebenar-benarnya, ya. Hakikat sebenar-benarnya. Kita tak tahu hakikat. Yang tahu hakikat tu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang tahu hakikat itu adalah orang-orang yang dibukakan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana Nabi Allah Khidir tadi. Kan dia tahu hakikat benda yang akan berlaku pada, sebab tu dia buat benda tu, sebab dia telah dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala rahsia di sebalik benda yang dia buat tadi. Kalau tidak, dia takkanlah bunuh budak. Takkan Nabi bunuh budak, kan, nampak? Tapi mengapa dia buat? Sebab dia tahu hakikat dia. Mengapa dia buat rosakan tu? Sebab dia tahu hakikat dia. Orang yang dibukakan, sebab tu orang nak belajar dengan ilmu hakikat. Tapi macam kita ni jauh lagi lah, ya. Kena banyak menempuh cubaan. Bagi saya lah, cara paling mudah sebelum belajar ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi tu, belajarlah dulu ilmu fardu ain. Fardu ain inilah asas dia. Inilah tapak yang mesti kita, orang kata, lengkapkan. Mudah-mudahan kita tidak tersesat. Belajar ilmu hakikat ni sedap lah, tapi tak tahu rupanya di situ ada jerat yang disediakan oleh syaitan untuk menyesatkan kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam jerat syaitan itu. InsyaAllah kita akan sambung balik lepas raya lah, ya. Sifat yang ke-10 iaitu sifat hayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah saya sekali lagi mengucapkan terima kasih lah kepada tuan-tuan dan perempuan yang setia, orang khabar duduk dalam kelas pondok hujung minggu ni, dan mengambil kesempatan di sini juga untuk mengucapkan selamat berpuasa, selamat memburu malam Al-Qadar, dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin pada saya. Mohon maaf segala kesalahan, kesilapan saya pada tuan-tuan dan perempuan. Maklumlah, kadang-kadang terlewat datang, kadang-kadang bercakap ikut nafsu, kadang-kadang maklumlah, kadang-kadang merepek toh benda-benda. Semua benda yang buruk-buruk tu datang daripada nafsu dan kelemahan saya, ya. Saya mohon ampun pada Allah, mohon ampun daripada tuan-tuan dan perempuan, dan semua benda yang benar tetaplah daripada Allah.
al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Allah sebut dalam Al-Quran, yang benar itu semua daripada Rabbik, datang daripada Allah. Jangan kamu jadi orang yang meraguinya. Yang paling penting ilmunya. Ramai orang boleh belajar, tapi tak ramai orang yang boleh mengamalkan ilmu. Ilmu tauhid ni tuan-tuan, macam mana kita nak mengamalkannya? Sebab dia bukan macam ilmu fiqh. Ilmu fiqh kita nampak sujud, rukuk, bayar zakat, buat, kita nampak dia punya fizikal. Ilmu tauhid ini pastikan apa yang kita belajar ini menjadi pegangan kita. Itulah i'tiqad, itulah pegangan, ya. Jadikan ianya sebagai panduan dalam kita menempuh kehidupan kita. Pegang elok-elok. Macam saya sebut tadi yang kita syarah yang tentang ittihad dengan hulul tadi, ya. Bila ada orang cuba cerita-cerita benda tentang zat ni, saya rasa elok tuan-tuan jauhlah, tak payah pergilah, ya. Jauhkan diri pada mereka ni. Sebab kita kata dia tinggi dengan ilmu, kau tak sampai ke situ lagi, kau ni baru nak belajar fardhu ain, cakap gitu je, ya. Tak payah nak berbuih sangatlah nak bahas dengan dia. Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada golongan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannah وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونسألك من الخير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشائخنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اجعلنا من المحبوبين، اللهم اجعلنا من المحبوبين، اللهم اجعلنا من المحبوبين، وأبعدنا من ديوان البعداء والمطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا في زمرة المقربين وأدخلنا في زمرة بغير حساب. اللهم استر عوراتنا عندك بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا عندك بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا عندك بسترك الجميل. اللهم اجعلنا من الأتقاء من النار، اللهم اجعلنا من الأتقاء من النار، اللهم اجعلنا من الأتقاء من النار. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.
Taqabbalallahu minkum. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.